kemunculan Dajjal dan banyak tanda-tanda yang lain. Okey, kita tengok pada sifat badannya. Ada berapa ciri perawakan Dajjal yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang yang kelihatan masih muda, syabun. Muda walaupun umur dia berapa dah? Mungkin lebih 4,000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم تعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه مغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحا شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini kita teruskan pengajian kita daripada kitab karangan almarhum Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah tinggikan darjat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para nabi, as-siddiqin, syuhada dan as-salihin. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, syafaat para ulama, para aulia, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Daripada kitab Kiamat Hampir Tiba, iaitu bahagian yang kedua ni berkaitan dengan peristiwa Imam Mahdi dan juga Dajjal. Kita sambung muka surat 149 kan. Sifat-sifat badan Dajjal, rupa dia macam mana, fizikal dia kan? Di mana di awal telah disebut bahawa kemunculan Dajjal itu ada petanda-petandanya. Ya, sebelum tu kita dah baca tanda-tanda, antaranya kita boleh lihat pada banyak perkara lah, iaitu petanda yang ada di Palestin, Israel, itu sebagai petanda, ada 3 benda, dan di Madinah juga sebagai petanda. Dan tengok kepada kemasyarakatan masyarakat kita, banyak yang lebih mengutamakan fardu kifayah daripada fardu ain, sehingga fardu ain tu dia buat tiru-tiru sahaja, seperti ilmu sembahyang. Ilmu sembahyang dia tiru-tiru, dia tahu sembahyang, lepas ni rokok, lepas ni i'tidal, sujud sebagainya. Tapi bila ditanya mana rukun, mana wajib, tak tahu. Berarti dia tak faham tentang fardu ain. Jadi ini salah satu petanda orang mula meninggalkan, mengabaikan fardu ain, yang patut itulah lebih dia utamakan daripada fardu kifayahnya. Dan masyarakat seolah lebih senang dengan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah, kacau bilau. Senang, handphone di tangan, nak sebar cerita orang tu, cerita orang ni cukup senang sekali, tagnya duduk seorang-seorang dalam bilik pun boleh sebarkan. Kalau dulu nak sebarkan kena pergi jumpa orang, kena jumpa, kena duduk sembang, cerita baru jadi sebar. Sekarang ni duduk seorang-seorang dalam bilik je, boleh sebarkan benda-benda yang fitnah. Dan itu yang lebih diutamakan oleh masyarakat, sebar cerita fitnah daripada cerita yang tak fitnah, cerita yang betul. Yang betul dia diam, biasa-biasa aja. Yang sensasi fitnah, gosip, benda yang tak pasti kebenaran, yang tu cepat dia nak sebarkan, seronok dia nak sebarkan. Jadi ini tanda masyarakat dah ramai ke arah tersebut, sehingga bila sebar benda betul ni, benda yang baik ni, rasa macam tak best, tak glamour kan, tak dihargai dan sebagainya. Maka orang akan tinggalkan benda macam tu. Itu dunia kita sekarang. Dan lebih pada perkara-perkara yang melibatkan hanya seronok,
keseronokan semata-mata yang tidak ada faedah akhirat. Macam sangat diutamakan main bola kan, oh yang tu hadiah besar, diutamakan jadi agenda negara kan. Ini seolah nampak dah arus perjalanan kita dah makin hampir kepada kemunculan Dajjal dan banyak tanda-tanda yang lain. Okey, kita tengok pada sifat badannya. Ada berapa ciri perawakan Dajjal yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang yang kelihatan masih muda, syabun. Muda walaupun umur dia berapa dah? Mungkin lebih 4,000 tahun. 4,000 tahun. Sebab apa? Dia lahir zaman Nabi Sulaiman. Itu yang kita selalu ceritalah. Walaupun ada riwayat berbagai-bagai. Semua ceritanya dah lahir zaman sebelum Nabi Muhammad lagi. Kesimpulan semua ulama kata dia lahir sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Mungkin zaman Nabi Sulaiman, mungkin sebelum itu Nabi Musa, mungkin sebelum Nabi Musa lagi. Nabi Sulaiman belakang ni, selepas Nabi Musa. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Musa lagi. Jadi kita tak pasti mana satu. Yang penting tepatnya adalah sebelum kemunculan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia dah lahir, si Dajjal ni. Cuma waktu tu kita tak tahu nama dia apa. Dajjal ni setelah dia jadi Dajjal. Dia bukan nama dia Dajjal. Dia nama kita tak tahulah. Nama pendaftaran kelahiran, kad pengenalan dia kita tak tahu nama apa kan. Dipanggil Dajjal kerana jahatnya, bohongnya, penipunya kan, Dajjal. Jadi dia tetap macam orang umur 30-an, punya tenaga, punya kekuatan. Macam 30, akhir 30-an, hampir 40-an. Itu umur dia. Fizikal dia. Fizikal dia. 3 orang yang macam tu. 3 orang yang sentiasa nampak muda. Dajjal yang dah mungkin 4,000 tahun lebih. Nabi Isa dah lahir mungkin dah, kalau hitung tahunnya lebih pada 2,000 tahun. Dan Nabi Khidir alaihissalam. Itu lagi awal lah, sejak zaman Nabi Musa lagi. Mungkin juga 5-6 ribu tahun. Wallahu alam. Jadi mereka masih fizikalnya fizikal orang muda, 40-an. Round tu. Antara 30-40-an. Fizikal orang muda. Termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Itu dari sudut fizikalnya muda, masih muda. Ada sekarang ya, tetap orang yang mengaji dari awal selalu saya ulang macam ni, benda dia dah ada. Di mana kita tak tahu tempat sembunyinya di mana. Cuma orang Yahudi ni, orang tertentu Yahudi je yang boleh jumpa dia, dapat isyarat-isyarat daripada dia. Orang tertentu, pendeta besar dia lah, yang boleh tanya macam mana nak buat, macam mana strategi, strategi Dajjal. Kelihatan muda, badan besar, memang tinggi besar, lebih besar daripada saiz fizikal manusia normal. Besar, bukan lebar gemuk tu, termasuk dia tinggi, besar. Seperti dalam riwayat akan kita baca nanti, kisah kisah Tamim Ad-Dari yang jumpa dia, nampak besar badan dia. Dan agak kemerah, putih kemerahan. Rambutnya kerinting tebal. Dalam hadis Nabi sebut, kalau tengok belakang tu macam pokok rimbun berjalan. Pokok rimbun kan? Dia punya rambut tu dia, apro kan? Begini ya, besar. Kembang besar. Kerinting. Besar. Kelihatan dari belakang seolah-olah dahan kayu yang rimbun. Ni hadis Nabi sebenarnya. Yang Nabi sebut macam pokok rimbun jalan. Dan tandanya yang paling jelas sekali ada 2. Ni tanda bila dia jadi Dajjal. Sebelum dia jadi Dajjal tak ada tanda ni. Yang pertama, buta mata kanan. Dia kecut mata kanan ni seolah macam anggur kan besar. Lepas tu bila kecut jadi kismis, dia kecil. Orang Kedah kata terlom masuk dalam. Terlom. Ada kulit mata ni masuk ke dalam. Sebab ada bola mata macam kecut. Kan? Jadi kosong, macam tak ada bola mata. Jadi benda ni termasuk dalam sebelah kanan dia. Yang sebelah kiri pula terbonjol keluar.
Manakala mata kirinya pula terbonjol keluar, kehijau-hijauan berkelip-kelip laksana bintang, kan? Bercahaya, ada macam cahaya sikit. Terbonjol keluar, terbeliak je mata dia, terkeluar, kan? Jadi kedua matanya nampak, kira nampak huduh lah muka dia tu. Orang tengok pun nakut, kan? Rasa takut. Orang beriman dah faham, takkanlah Tuhan macam ni. Dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Oh, dia pergi mana dia mengaku dia Tuhan yang paling besar. Macam Firaun mengaku aku Tuhan yang paling tinggi, paling hebat. Jadi dia mengaku Tuhan, memang kuasa tu nampak. Orang tak belajar, orang tak tahu, ui, hebat betul lah Tuhan, dia boleh buat macam ni. Malah tengah semen macam ni, dia boleh suruh tumbuh pokok, boleh tumbuh pokok. Keluar pokok durian, senang kita makan. Boleh keluar. Dia perintah apa jadi semua. Nampak kuasa, sehingga orang tak tahu, tak ada iman, dia yakin betul lah Tuhan ni. Tapi orang beriman nampak bodohnya kau percaya dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, mesti dia handsome. Mata repair kun fayakun. Oh, jadi handsome ha. Ni muka huduh, mata ni cacat, mata ni cacat. Tuhan apa tak boleh repair mata sendiri? Nampaklah. Tapi orang yang bodoh, gelap dengan harta, dengan kuasa, yang ditipu oleh Dajjal, tak, ini Tuhan tengok dia boleh buat macam tu, dia boleh perintah ni. Dia tak tengok kecacatan tu, tak nampak. Sebab tu cara Dajjal, dia tak akan duduk di satu tempat dengan lama. Dia akan bergerak macam awan ditiup angin. So, tak duduk, tak stay situ tak, jalan. Dia sampai pada semua tempat, tapi dengan bergerak cepat macam tu. Macam mana dia mudah nak menipu orang, pergi cepat-cepat macam tu. Yang menipu manusia ni fitnah Dajjal, tapi ada ejen-ejen dia, ada pekerja dia, yang akan mula sebarkan dakwah dia, yang mula sebar dakwah dia. Sehingga bila dia datang, kalau orang tu terpengaruh dengan dakwah tadi, terus ikut, taat, setia pada Dajjal. Dajjal tak duduk lama, dia jalan, kan cerita nanti. Ni mata dia cacat. Ni semenjak bila cacat ni? Bukan daripada awal lagi, tak. Semenjak dia mengaku aku Tuhan. Jadi Dajjal daripada awalnya dianggap oleh orang Yahudi sebagai lelaki soleh. Soleh cara dia lah, soleh cara Yahudi. Orang yang baik, orang yang soleh, ada keajaiban, boleh berubat, boleh magic lah ada kat dia. Tapi magic secara manusia biasa, bukan magic Dajjal lagi, tak. Magic secara kecil-kecilan, bukan magic besar macam Dajjal boleh perintah pokok sebagainya. Belum lagi. Sampai satu peringkat dia mengaku dia Nabi. Dia mengaku Nabi. Ini yang Nabi sebutlah hadis, takkan berlaku kiamat, akan datang sehinggalah ada 30 lelaki yang mengaku menjadi Nabi. Semuanya adalah Dajjalun kadzabun, si pembohong belaka, temperang belaka, Nabi kata. Tak ada Nabi. Kita adalah seorang wakil kat Malaysia, kan? Dah mengaku seorang itu, kononnya. Jadi sampai mengaku Nabi, orang Yahudi tetap taat setia pada dia, lagi yakin pada dia, dan sehingga satu peringkat dia mengaku Tuhan pula. Yang tu berubah ni, dah mula nampak kecacatan tu dah berubah jadi gitu. Dan satu lagi tanda setelah dia mengaku Tuhan, iaitu yang kedua, tertulis di dahinya tulisan kafara, kafir. Kafara, kafir lah, malu kita sebut kafir, bukan kaf alif. Kafara ni perbuatan kafir, dia tu orang kafir. Jadi siapa yang nampak tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam yang beriman, yang sah imannya. Ini sebagai petanda, indikator kita nak tahu betul tak betul, terikut Dajjal tak terikut Dajjal. Orang yang selamat dia akan nampak tulisan di dahi dia. Orang yang iman tak selamat, rosak, terpengaruh Dajjal, tak nampak. Mana tak ada pun, tak nampak. Orang kafir lagi tak nampak, orang Yahudi lagi tak nampak. Orang Islam beriman je nampak tulisan di dahi dia, huruf kaf, huruf fa, huruf ra. Walaupun orang tu tak reti huruf Arab, dia tak pandai pun belajar alif ba ta sa jim, tak reti, tapi dia beriman kuat. Orang yang baik jaga iman, akhirnya dia kena, oh tu huruf kaf, oh tu huruf fa, tu ra. Dia tahu. Tu baik yang boleh baca atau tak boleh baca, tak reti Arab, tak reti tulisan tu pun dia tahu juga.
Adakah orang mukmin yang betul iman tapi tak reti baca Arab? Oh ya, ada. Banyak ya orang yang boleh baca Quran dengan bentuk hafal, dia tak reti baca. Sebab tu banyak sistem dulu, saya dengar kawan-kawan belajar di India, dia kata dia sistem ustaz dia tak bagi pegang Quran. Dengar ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun Bismillahirrahmanirrahim, hafal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia tak tahu baca pun, tapi dia hafal. Baca bagus, maksudnya hafalan dia tu, tapi tengok huruf tak tahu. Ada yang macam tu. Seperti orang Mesir juga, banyak yang buta huruf. Orang Mesir buta huruf, tak tahu pun nak baca. Tengok, saya lihat buku dia terbalik macam ni. Gitu. Tak tahu. Tapi baca Fatihah boleh. Baca surah-surah Yasin ke apa boleh. Dia baca cara hafalan. Banyak. Tertulis di dahi kafara. Okay. Mengikut hadis riwayat Tabarani, kedua tanda ini baru ada dalam diri Dajjal itu setelah dia mengaku sebagai Tuhan. Sebelum itu tanda kedua yang terakhir ini belum ada pada diri dia. Tapi tentang badan besar apa semua, memang tu fizikal asal dia lah. Kan? Muda. Memang dia handsome. Muda dan handsome sebelum jadi tanda ni. Bila sampai tanda ni dah mula berubah pada mata dia, huduh dia tu. Okey, yang kelima apa dia sebut? Tempat tinggal dia sekarang di mana? Ini dibawa cerita riwayat yang bagus yang patut kita pegang pada riwayat Tamim Ad-Dari ni. Riwayat Fatimah bin Qais, cerita Tamim Ad-Dari. Selalu penjamah sebut dalam riwayat dalam cerita Tamim Ad-Dari, nama sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tapi yang sampaikan perawi hadis ni iaitu Fatimah binti Qais. Tapi banyak perawi orang lain, Huzaifah Al-Yaman pun ada dan sebagainya. Tapi yang penting cerita ni cerita Tamim Ad-Dari, pengalaman dia sendiri. Dia cerita pada Nabi, Nabi kata betul. Menurut riwayat yang sahih disebutkan dalam kitab Sahih Muslim bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak berapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang diberi nama yang dipanggil dengan Al-Jassasah. Al-Jassasah. Binatang ni kira dia bukan penyokong Dajjal. Dia baik penentang Dajjal, tapi dia follow Dajjal. Dia penasihat ke arah kebaikan. Dia binatang. Sejak mak bapak Dajjal mati, orang kampung semua mati, yang hidup Dajjal seorang je, satu kampung Yahudi tu. Jadi Allah datangkan binatang tu sebagai teman Dajjal. Peneman Dajjal sampai ke saat ni, sampai ke saat Nabi wafat, binatang tu tinggal Dajjal. Nabi wafat, binatang tu tinggal Dajjal. Dajjal keseorangan, tak ada binatang. Jassasah ni. Jassasah ni kalau kita terjemahan perkataan ke Melayu, maksudnya pengintip. Orang yang mengintip, spy. Tapi dia sejenis binatang, bukan manusia. Cuma kita tak tahu nak gambarkan rupa binatang tu macam mana. Yang disebut oleh Tamim Ad-Dari, dia ni badan berbulu tebal. Seluruh daripada atas kepala sampai kaki bulu tebal. Sampai tak tahu mana muka, mana belakang dia. Tak tahu. Ni belakang ke muka? Tak tahu pun. Tak nampak pun mata dia. Dan dia boleh bercakap bahasa manusia. Dia boleh berdialog dengan Dajjal, boleh berdialog dengan manusia lain. Tu sebab tu Tamim Ad-Dari cerita sebab boleh cakap dengan dia. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat falamman qadat iddati sami'tu nida' al-munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salatu jami'ah فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال الحديث. Kita tengok terjemahan ni lah, panjang hadis ya. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, tatkala sudah habis iddah kematian suami dia,
Aku mendengar suara memanggil yang ditugaskan. Macam itulah dulu kalau nak Nabi suruh panggil, dia akan pirang di rumah-rumah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, round kampung. Kan? Maka saya ingat di Mesir. Di Mesir, waktu sahur, memang terdengar suara orang akan panggil sahur. Sahur, sahur. Lagi dia baca Al-Quran, dia baca doa-doa apa semua. Seronok kita dengar, bukan jaga, makin sedap tidur. Dia nak kejut kita jaga, tapi dengar, oh lagi sedap tidur pula. Pagi-pagi 2 jam sebelum 3 jam sebelum subuh dia dah round dah. Sahur, sahur. Jadi meraung, maksud panggil lah. Suara tu panggil. Salatu jami'ah, maksudnya semayang berjemaah, mai semayang berjemaah, mai semayang berjemaah. Ini bukan qamat, bukan azan. Itu tanda panggil semayang berjemaah untuk sunat, semayang sunat. Jadi sunat, kalau kita nak semayang berjemaah, semayang sunat, kita sunat sebut macam Bilal qamat, bangunlah seorang, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Macam tarawih kita selalu buat kan. Semasuk semayang hajat ke, semayang apa yang kita nak buat jemaah, baca ini dulu. Sunnah. Lalu aku pun pergi ke masjid dan aku solat bersama Rasulullah SAW. Tak disebut, bukan ini pasti bukan semayang fardu, semayang sunat, tapi tak pasti semayang apa sunatnya. Dan berada di saf para wanita, dan aku duduk berhampiran dengan bahagian belakang para makmum lelaki. Maksudnya saf perempuan belakang lah. Setelah selesai solat, Rasulullah SAW daripada solat, baginda terus naik ke atas mimbar sambil tertawa. Tawa maksud di sini yadhak, senyum. Senyum pada orang itu kan. Bukan kakak. Nabi tak pernah ketawa bersuara. Terkadang terbuka mulut Nabi luas sehingga nampak anak lidah, tapi tak ada suara lah. Hanya macam gaya gelak, gaya senyum. Berkata, hendaklah kamu duduk di tempat solat masing-masing. Duduk, tak payah main genyak-genyak depan. Kemudian baginda bersabda, tahukah kamu kenapa kamu semua aku kumpulkan? Sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya demi Allah aku tidak mengumpulkan kamu kerana mengharapkan sesuatu atau takut sesuatu. Maksudnya aku bukan, biasanya Nabi kumpul tu ada benda. Ada benda cerita yang baik ke? Kalau ada harta daripada Bahrain datang, Nabi akan panggil main-main. Ataupun benda yang menakutkan, nak pergi perang ni takutnya, Nabi panggil juga berkumpul. Nabi kata bukan dua tujuan tu. Apa pula ni? Tujuan apa? Tetapi aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, adalah dia berasal seorang Kristian. Ni pengalaman dia masa zaman Kristian. Dia cerita pada Nabi, tapi dia datang pada Nabi tu masuk Islam. Lalu dia datang menemui aku dan menyatakan keislamannya dan telah berjanji taat setia kepada aku, dan beliau juga telah beritakan kepada aku akan satu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan. Padahal Nabi dah cerita kisah Dajjal lah. Tiba-tiba dia bawa main pengalaman dia. Dia tak tahu pun cerita daripada Nabi, tapi dia ada pengalaman. Pengalaman dia selari dengan cerita yang Nabi dah cerita tentang Dajjal. Masih Ad-Dajjal. Kita dah sebut Masih, gelaran bagi Dajjal, gelaran bagi Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam. Apa makna Masih? Iaitu pembersih, penyapu, pembersih. Dengan sapu bersih. Dajjal menyapu bersih, maksudnya menyapu semua orang beriman sehingga bersih. Tak ada orang beriman yang ada kafir belaka, kecuali kelompok kecil je yang kekal iman yang dipelihara oleh Allah. Yang lain semua lingkup bersih jadi kafir belaka. Datang Nabi Isa pula pembersih juga, membersihkan yang kafir, habis tinggal yang beriman balik, bersih jadi iman. Yang tinggal beriman, atau balik kontra dia. Beliau bercerita kepadaku bahawasanya beliau pada satu masa dahulu pernah mengharungi lautan bersama 30 orang lelaki daripada kabilah Lakham dan Juzam. Bangsa dia lah, bangsa Tamim Ad-Dari ini. Lalu mereka dipukul oleh gelombang yang besar selama 1 bulan, sehingga akhirnya mereka sampai ke suatu pulau yang ada di tengah-tengah lautan yang merupakan tempat tenggelamnya matahari. Ke arah barat lah juga. Apabila telah sampai di situ, mereka pun menaiki sampan kecil yang mereka gunakan untuk berlabuh di pulau itu. Ketika mereka masuk ke dalam pulau itu, mereka sangat terkejut apabila bertemu dengan seekor binatang yang berbulu kasar dan tebal.
binatang itu tidak diketahui jantan atau betinanya, dan tidak dapat diketahui di sebelah mana duburnya dan di sebelah mana kemaluannya. Maksud depan belakang tak tahu, belakang ke depan, disebabkan bulunya yang terlalu tebal. Lalu mereka bertanya kepada binatang itu, siapakah kamu? Binatang itu menjawab, akulah jassasah. Boleh cakap kan? Binatang itu menjawab, akulah jassasah. Tukang, maksud terjemahan jassasah tu tukang pengintip. Mereka bertanya lagi, apa itu jassasah? Binatang tu menjawab, tak payah kau nak kenal aku. Cerita panjang, tak payah. Hendaklah kamu pergi menemui seorang lelaki yang ada di tempat pertapaan ini, iaitu macam gua sikit masuk dalam tu, kerana dia sangat merindui mendengar berita daripada kamu manusia. Pergi dalam tu, ada orang tu baring kat dalam tu, dia tunggu orang macam kamu ni nak tahu berita. Apabila binatang itu menyebutkan dalam pertapaan itu ada seorang lelaki, maksudnya manusia, dia orang ni rasa aman dengan lelaki, takut dengan binatang ni, lebih baik pergi sana. Sehingga Tamidari ni tak tahu nak sebut binatang apa, dia sebut syaitan. Dia sebut syaitan, kami jumpa syaitan. Dia tak tahu nak sebut binatang apa, rimau ke apa benda pun tak tahu. Dia senang dia sebut syaitan. Dan binatang ni sentiasa menasihati Dajjal supaya beriman dengan Nabi sezaman. Sehingga zaman Nabi Isa pun dia nasihat Dajjal, Isa ada, pergilah jumpa dia, beriman pada dia. Dajjal tak nak ikut, tak nak bantah, tak nak dengar nasihat dia. Nabi nanti muncul Nabi Muhammad, nanti kau kena beriman lah. Tak nak, diam. Daripada bukan Nabi Isa saja, sebelum tu Nabi, mungkin Nabi Daud, Nabi sebelumnya, para Nabi sebelumnya, semua dia tak nak. Dia sentiasa bantah kepada jassasah, Dajjal bantah. Sehingga Nabi Muhammad lahir tahun gajah, Dajjal ditangkap oleh malaikat, tangkap dia, ikat dia rantai, sumbat dalam gua tadi ni. Tu dia dipenjara di situ. Daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat, pecah rantai tu, maksud dia merdeka, bebas. Bebas, jassasah kata, aku punya tugas dah selesai, aku tak nak duduk dengan kau dah. Tugas apa? Tugas aku nasihat supaya kau beriman dengan Nabi sezaman. Dah Nabi Muhammad dah wafat, dah habis peluang kau nak beriman dengan Nabi tak ada dah. Aku tak nak ikut kau lagi. Sejak tu Dajjal bersendirian. Seterusnya kami cepat-cepat masuk, tu dia kata tadi. Dan apabila binatang itu menyebut dalam pertapaan ada seorang lelaki, kami menjadi takut daripadanya, kerana boleh jadi dia ni adalah syaitan betina. Dia tak erti nak sebut apa, sebut syaitan betina lah. Pasal apa tak tahulah, mungkin beletiak banyak kot. Jadi seterusnya kami cepat-cepat masuk ke dalam pertapaan itu. Tiba-tiba kami menjumpai dalamnya sebesar-besar manusia yang pernah kami lihat, yang dirantai dengan sekuat-kuatnya. Manusia besar, bukan besar manusia normal, tak, luar biasa ni, giant ni. Kedua-dua tangannya dibelenggu ke leher, ditambat dengan rantai macam tu. Kakinya dirantai dengan besi dari kedua-dua lututnya sehingga kedua-dua buku lali diikat dengan rantai. Kemudian kami bertanya kepadanya, siapa engkau? Kau ni siapa? Dia menjawab, sebenarnya kamu telah melihat keadaanku ini, jadi aku tak perlu nak cerita. Kau tahu aku, maksudnya kau tahu aku manusia, tak payahlah aku nak kenal siapa aku. Bahkan kamu siapa? Dia tanya, kamu ni siapa? Tanya Tamim balik. Dia tanya, Dajjal tu tanya. Kami menjawab, kami dari bangsa Arab. Kami telah pergi berlayar dan secara kebetulan laut sedang bergerak, lalu perahu kami dipukul ombak yang besar selama 1 bulan dan akhirnya kami tersangkut di pulau kamu ini. Lalu kami menaiki sampan-sampan dan kami pun dapat memijakkan kaki ke pulau ini. Jadi pulau ni di mana? Akan disebut nanti kot. Tak mana saya baca tu. Disebutkan bahawa pulau ni Nabi sebut di Pulau Syam. Pulau Laut Syam. Syam Syria. Syria apa laut ni? Mediterranean ya. Mediterranean. Kalau pulau yang ada di Mediterranean, banyaklah pulau, kecil-kecil kita tak tahu. Tapi yang besarnya Cyprus lah. Yang besar, pulau besar. Kan? Tapi pulau kecil-kecil banyak kita tak tahu lah. Kita tak kata di Cyprus, kita tak tahu di mana. Nabi tak sebut dengan tepat kerana itu ada hikmahnya. Jadi tadi
Kami sangat terkejut. Jadi pulau tersebut, kalau sebut Pulau Syam berarti dia juga kongsi pulau, kongsi laut Syam, berarti kongsi dengan laut Israel sekarang juga kan, Mediterranean juga kan. Jadi itulah sebab tempat sembunyiannya itu menjadi mungkin hanya boleh jumpa dia hanya orang-orang Yahudi, pembesar Yahudi saja. Dia punya rabai-rabai besar dia saja. Lalu kami menaiki sampan dan kami sampai dan dapat memijak ke kaki ke pulau ini. Kami sangat terkejut bila kami ditemu oleh seekor binatang yang berbulu tebal yang tidak dapat diketahui kemaluannya dari duburnya, maksud depan belakang, disebabkan bulunya yang terlalu tebal itu. Bila kami bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku Jasasah. Kami bertanya lagi, mata-mata Jasasah tu apa? Ia menjawab, sudahlah, pergi kamu menemui seorang lelaki yang ada dalam pertapaan ini kerana dia sangat merindui berita daripada kamu manusia. Mendengar perkataan tadi kami berasa takut daripadanya dan kami pun segera datang menemui engkau. Kami tidak tahu apakah dia seekor syaitan betina. Ya. Setelah mendengar perkataan kami tadi, lelaki Dajjal tu yang dirantai itu bertanya, cuba ni tanda-tanda, ni semua poin-poin yang ditanya oleh Dajjal ni sebagai tanda, ada tanda untuk dia. Yang pertama, tanda bila dia nak merdeka ni, nak bebas daripada penjara ni. Nah, dia tahu petandanya. Yang kedua, bila masa dia nak jadi power, ada power Dajjal tu, jadi Tuhan, dia mengaku Tuhan tu. Dia akan cerita nanti. Setelah mendengar perkataan kami tadi, lelaki yang dirantai itu bertanya, cuba ceritakan kepada aku bagaimana kebun kurma Bisan ataupun Baisan. Dikatakan kebun kurma ni berada di Palestin. Sebagian mengatakan berada di Yaman. Tapi lebih banyak pensyarah hadis ni mengatakan berada di Palestin. Walaupun ada qaul yang kata di Yaman, Baisan ni, kebun ni. Jadi bila ditanya, dia kata, kami menjawab, dari sudut apa kau nak tahu kebun Bisan tu? Nak tahu dia duduk tempatnya di mana, negara apa ke? Kami boleh cerita. Dari sudut apa? Lelaki itu berkata, aku bertanya apakah ia masih berbuah. Dia orang kata, kami tahu kebun tu ada kat sini-sini. Ada buah lagi? Ada. Subur, banyak hasilan dia. Kan? Masih berbuah. Lalu dia berkata, semua hampir ia tidak akan berbuah lagi. Itu tanda yang pertama. Hampir dia tak akan keluar buah. Maksud tanda pertama, kebun ni akan semakin tak keluar hasil yang subur. Semakin kering kontang, semakin rosak tanah dia. Kalau dulu mungkin banyak hasilan, sekarang dah makin kurang. Petanda tu. Sampai satu masa, dekat dengan Dajjal ni mengaku Tuhan, tak ada langsung hasil kurma daripada situ. Mati dah kebun tu. Lelaki itu bertanya pula, Dajjal tu, bagaimana pula tentang danau Tabariyah, tasik di Tabariyah, yang ada di Palestin juga. Itu sebab orang kita bawa pergi Palestin, salah satu tempat kadang-kadang kita pergi ke tasik Tabariyah ni. Tapi sebenarnya tak ada lah apa pun, cuma tasik dia sangat luas. Nak tengok petanda yang disebutlah hadis ni lah. Yang dia kata apa? Kami menjawab tentang hal apakah yang kamu nak tanya. Dia menjawab lagi, apakah masih ada air tasik tu? Kami menjawab, airnya sangat banyak, penuh. Saya pergi pun tahun 2019 masih nampak banyak lah. Tapi dah ada takah dulunya tinggi tu, kesan air tu. Sekarang dah sini kan? Maksud dah nampak surut, ada tanda dah. Dan kenapa ini? Sebab itu jadi sumber air bersih Israel sekarang. Dia buat untuk proses jadi air bersih minuman dan sebagainya. Tapi sumber masuk ke danau tu berasal daripada Sungai Jordan. Sungai Jordan bawa masuk ke dalam tasik. Tapi Sungai Jordan pun dah kering. Yang masuk dah tak ada. Yang keluar duk guna-guna, makin surut. Dan kalau ikut kami pergi, kadang-kadang dia orang bawa juga cerita-cerita dalam bentuk versi Kristian Katolik kot, ke Protestan, saya pun tak ingat lah. Yang kononnya cerita tentang Maryam duduk dalam bilik kan, Zakaria kurung dia tu di bilik tu bukan di Baitul Maqdis, dia bawa ke gereja besar di dekat dengan danau ni.
Tabariyah ni. Apa nama gereja dia tu? Besar gereja tu. Kan? Besar sungguh. Kita pun masuk jugalah. Kan? Masuk tengok. Tak ada apa pun di situ. Cuma patung-patung banyak lah. Dan kalau orang Kristian ni, itu salah satu tempat mesti dia orang ziarah pergi situ. Dan kita pergi ke Tasik Tabariyah ni, dia bawa cerita kalau bersih, kita naik kapal tu, dia orang ada air botol kecil, air holy water dia. Tapi kat orang Islam dia tak jual lah. Dia kata air ini daripada air Tasik ni, air yang suci. Air Tasik tu air suci Tabariyah ni. Sebab kononnya cerita bersih dia orang bukan cerita bersih Islam. Nabi Isa ni bila kena waktu mana dah mati dia tu, dia hidup semula. Hidup semula, dia datang ke Tasik ni, dia makan ikan daripada Tasik ni. Sehingga pengikut dia semua ambil ikan daripada Tasik ni, sehingga digambarkan Tasik itu airnya suci, ikannya pun suci. Itulah bersih dia orang lah. Saya pun tak ingat cerita-cerita dia orang ni. Tapi tak kena mengena cerita Islam, jauh sangat. Dan dia kata tempat ada cerita daripada sini nanti Nabi Isa akan sembunyi daripada Ya'jud Ma'jud, iaitu jabal apa disebutlah hadis. Dia kata di situ ada satu bukit yang dekat-dekat dengan Tasik ni. Itu orang Kristian punya cerita. Tapi kita yakin tu tak betul semua tu. Okey, disebutkan di sini, kita tengok hadis tadi. Kemudian dia tanya yang kedua adalah Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah. Kami menjawab tentang hal apa yang kamu tanyakan. Ia berkata lagi, apakah masih ada airnya? Kami menjawab, airnya masih banyak. Lalu dia berkata, sungguhnya tidak lama lagi ia akan kering. Itu petanda yang kedua. Bila kering, tanda dia dah keluar. Kering bukan kering sampai tak ada titik pun. Maksudnya kering dah nampak dasar. Walaupun masih ada lopak air tu, tapi dah kering. Sehingga perkara tersebut menjadi petanda dia dah mula keluar Dajjal ni. Sebab apa? Dajjal tak keluar daripada situ, bukan daripada Palestin. Dia mula keluar daripada sempadan Syam dan Iraq. Itu tempat dia mula mengaku sebagai Tuhan. Kemudian ia bertanya pula, Dajjal tanya soalan yang ketiga, bagaimana pula dengan mata air Zughar, Ain Zughar, iaitu berada di Jordan. Ain Zughar, tempat mata air yang bersih, juga orang ambil manfaat daripada situ. Ain Zughar di sempadan Jordan dan juga Palestin. Jadi kebun semua dekat-dekat tu, di antara sempadan Jordan dengan Palestin. Tadi Tasik Tabariyah memang, dan sempadan Jordan juga dengan Syria. Tasik Tabariyah ni dengan Syria. Dia dah sempadan dengan Syria. Ada Bukit Golan. Dari situ kita nampak Bukit Golan. Tempat berlaku. Dia orang cerita atas Bukit Golan tu ada ajaran sesat, yang ajaran sesat dia campur tiga-tiga agama. Kristian, unsur Kristian ada, Yahudi ada, Islam pun ada. Pakaian macam Islam, tapi munajat dia macam sembah-sembah Kristian dan sebagainya. Jadi Ain Zughar ni, dia tanya tentang air, tentang keadaan apa yang kamu tanyakan. Dia berkata, apakah masih ada airnya, dan apakah penduduk sekelilingnya masih menggunakan air itu untuk tanaman mereka? Kami jawab, ya, air masih banyak dan penghuni di sekelilingnya masih menggunakan mata air itu untuk tanaman mereka. Kemudian ia bertanya lagi. Jadi dia pun kata satu hari nanti akan kering benda tu, air itu tak ada dah. Itu juga petanda yang ketiga. Tanda yang ketiga. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana Nabi orang Ummiyin? Itu dia cerita zaman dia nak muncul nanti. Tapi bila dia nak bebas daripada penjara, dia tanya ni soalan. Bagaimana Nabi Ummi itu? Nabi Ummi maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nabi orang Arab, iaitu Nabi Muhammad. Apakah yang dia kerjakan sekarang? Dia buat apa sekarang? Duduk kat mana sekarang? Dia nak tahu tentang berita Nabi. Kami jawab, jadi Tamim beritahulah, kami kenal lah, kami dengar cerita dia. Sebab tu Tamim tak Islam lagi waktu tu. Beliau telah lahir di Mekah dan telah berhijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Ia bertanya, apakah orang Arab memeranginya ataupun orang Arab sayang kat dia, orang Mekah? Kami jawab, ya, mereka perang dia, lawan dia, halau dia keluar daripada Mekah. Maksudnya majoriti.
Orang Mekah memanglah halau Nabi. Ia berkata lagi, bagaimana perlakuannya terhadap mereka? Dia lawan serang balik ke? Di Mekah tu dia lawan balik ataupun dia sabar diam je? Yang jawab, beliau telah banyak memperoleh kemenangan terhadap mereka setelah pindah ke Yathrib. Masa di Mekah dia macam mengalah je Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tak lawan dengan orang yang menyiksa orang Islam. Sampailah Nabi pergi Madinah, tahun kedua baru mula isytihar, Allah isytiharkan perang. Boleh perang. Udzina lil ladzina yuqatalu bi annahum zulimu. Diperintahkan, diizinkan kamu perang dengan orang yang menzalimi kamu. Itu tahun 2 Hijrah, perang Badar. Sebelum tu Allah tak izin Nabi lawan balik, serang balik. Itu dia tanya. Ia bertanya lagi. Kami menjawab, beliau telah banyak memperolehi kemenangan terhadap mereka. Bahkan hampir semua orang Arab yang ada di sekelilingnya telah mengikutinya. Dah semakin banyak dah sekarang ni ikut dia. Orang Arab banyak dah ikut dia. Ia bertanya pula, sungguhkah ia terjadi? Kami jawab, ya, sungguh itu telah terjadi. Maksud dah hijrah dah kuat dah menang. Dia duk hitung berapa tahun lagi dia nak bebas ni. Bila hijrah ada 10 tahun lagi, kan? Lepas tu dah perang menang kuat ni, mungkin tinggal 8 tahun. Dah 2 Hijrah perang menang, perang Badar. Jadi dia hitung dah makin dekat dengan pembebasan dia. Iaitu nak tunggu kewafatan Nabi SAW. Dia berkata pula, kalau mereka mengikutinya maka itulah lebih baik. Dia pula dakwah Tamim Dari. Dia kata kalau Puak Arab ni taat kat dia, baik, sungguh bagus, menang dia orang, berjaya dia orang. Dia tahu Nabi itu betul, tapi dia tetap dengan kejahatan dia. Maka sekarang ini saya mahu kabarkan kepada kamu siapa sebenarnya saya. Saya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dia kata, rasanya sudah hampir diizinkan aku keluar. Dia hitung tadi ni, hitung peristiwa Nabi. Berarti Nabi dah menang. Dia Tamim Dari dia kata dah menang banyak. Dia kata tak lama lah, paling lama pun 8 tahun ataupun kurang daripada tu. Mungkin yang Tamim Dari cerita menang tu sampai ke pembukaan kota Mekah dah tahun 8 Hijrah, kan? Bila aku keluar, aku akan berjalan ke semua permukaan bumi sehingga tidak ada sebuah kampung pun kecuali aku akan pergi. Satu kampung, satu sumber air, semua Dajjal akan datang. USJ kita pun dia sampai juga, tapi dia lalu itu je lah, kan? Tapi dia dalam tempoh 40 hari. Macam mustahil 40 hari nak keliling dunia. Bukan dia pergi ke tempat orang Islam je, orang kafir pun dia lalu. Maksud negara kafir pun dia lalu, dia pergi juga. Selain daripada Makkah dan Taibah, dia pun beritahu tempat ni aku tak boleh masuk. Taibah, Madinah. Maka aku ditegah daripada masukinya, masuk kedua-duanya ini. Malaikat kawal. Dia nak masuk, tapi malaikat kontrol, kawal keliling laluan ke Mekah, laluan ke Madinah. Bila aku cuba nak masuk ke salah satu antara dua kota ini, aku akan dihalang oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Ya. Malaikat jaga, kita tak nampak. Kita tak nampak malaikat tu, Dajjal kita boleh nampak. Mereka mengawal kedua kota itu daripadaku, dan sungguhnya di setiap bahagiannya ada malaikat yang menjaga. Ya, Masya Allah. Itu bumi yang selamat. Cuma selamat dari sudut kita tak datang, tak dekat dengan Dajjal. Tapi iman belum tentu orang Madinah semua selamat. Belum tentu. Ada yang tak tahan duduk Madinah, dia pencari Dajjal, bukan Dajjal datang cari dia. Keluar daripada Madinah. Jadi zaman tu Madinah dan Mekah jadi proses penapisan, nak tapis siapa betul-betul beriman. Siapa yang munafik, siapa yang syirik, siapa yang kafir, dia akan lari pergi Dajjal semua. Tak tahan dia. Orang beriman, jaga aman, sanggup duduk Madinah. Kenapa? Kerana duduk Madinah, makanan tak ada, air minum tak ada. Sepanjang Dajjal duduk tunggu kat luar tu. Dia tunggu kat mana? Kat satu bukit yang dipanggil oleh orang sana Bukit Habsyi. Bukit Habsyi, satu bukit. Kalau kita duduk di Gunung Uhud, kita nampak puncak bukit tu. Nampak dah ada istana atas tu. Nampak? Kalau pergi lawatan ke Uhud, naik bas pun nampak. Cuma kadang mutawif dia cerita, tengok sana. Kadang tak cerita, kita tak tahulah. Dia sebenarnya di luar sempadan Madinah dah. Sempadan Madinah, Belani Madinah, ni bukit di sebelah tu. Elok-elok di luar sempadan.
sempadan kota tanah haram. Jadi itulah stesen Dajjal akan datang situ, dan orang akan datang kerumun dia. Siapa dia? Orang munafik tadi, kafir, syirik dan sebagainya. Orang beriman tetap kekal berada di Madinah. Perhatian, dia kata Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam. Ini disebut dalam hadis ni, di Laut Syam atau di Laut Yaman. Itu khilaf di kalangan ahli perawi hadisnya. Sungguhnya dia berada di antara timur, berada di arah timur. Sungguhnya dia berada di arah timur. Sungguhnya dia berada di arah timur. Sambil baginda mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Kata Fatimah, perawi hadis ni, maka itulah yang aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim. Jadi kita tak pasti nak tentukan tepat timur tu di arah mana, wallahu alam. Pulaunya disebut sebagai oleh Nabi Pulau Syam. Wallahu alam. Daripada hadis ini jelas bagi kita bahawa Dajjal itu telah lahir, telah ada dah. Dan dia menunggu masa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar menjelajah ke permukaan bumi ini, dan tempat persinggahannya itu di sebelah timur, bukan di barat. Wallahu alam di mana tempat yang tepatnya, setepatnya. Dan itu tempat singgah, tempat persembunyian dia sampai masa dia keluar. Masa dia keluar isytihar sebagai Tuhan. Okey, dari mana mula muncul dia? Kita baca sikit lagi ni. Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa Dajjal akan muncul dari arah timur. Timur ni terlalu luas, kita tak tahu arah mana nak katanya, kan? Bila di mana Madinah, timurnya Riyadh pun timur, Bahrain semuanya, Dubai timur lah tu, termasuk sampai kita Asia Pasifik semua jadi ke timur, kan? Mungkin luas sampai ke arah Syam, ke atas sikit tu juga dipanggil oleh Nabi Timur, seperti di Parsi, Iraq disebut sebagai timur juga pada zaman Nabi SAW. Ada yang mengatakan dari Khurasan. Khurasan negara mana? Khurasan sekarang tak ada dah negara Khurasan, sebab dah diambil oleh negara-negara lain, pecah jadi negara lain, termasuk sebahagiannya dalam negara Iran, Khurasan. Iraq pun ada sikit Khurasan, Uzbekistan pun ada sikit Khurasan, Turkmenistan pun ada sikit Khurasan. Apa ni satu lagi? Taliban apa? Afghanistan pun ada Khurasan. Jadi Khurasan kawasan tersebut. Tapi di zaman dulu, zaman kegemilangan ulama-ulama banyak lahir daripada Khurasan ni. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Imam apa Imam Allah Mubarak, Imam Muslim, Imam Bukhari, Uzbek dulu, Bukhara, mungkin dalam Khurasan juga tu, Bukhara tu. Jadi ulama-ulama dia orang bukan orang Arab, dia bukan lidah Arab dia orang ni. Itu zaman hebat ulama-ulama kita lahir daripada situ. Tapi pusat kiblat ilmu berada di Baghdad dan di Kufah sekitar tu, semua datang belajar ilmu di situ. Dan ada yang mengatakan dari Asfahan. Asfahan mana? Iran. Di Iran. Dan ada pula riwayat menyebut dari sudut tempat antara sempadan Iraq dan Syria. Tak disebut nama tempatnya. Antaranya kalau kita tak tahu, ni saya sebut yang kita tahu Kurdistan tu, tu dalam sempadan tu lah, antara Iraq dan Syria. Kita tak tahu Dajjal daripada tempat tu ke ataupun sempadan yang lain, sebab dia panjang sempadannya, kan? Wallahu alam. Jadi daripada kawasan tersebut. Cuma kenapa disebut riwayat Asfahan Khurasan, ada sebab yang dia akan huraikan ni. Walau bagaimanapun riwayat ini tidak bertentangan. Yang kata Khurasan lah, Asfahan lah, sempadan tu lah, tak bertentangan. Kerana boleh jadi pada mulanya Dajjal keluar daripada Khurasan, kemudian mendapat sokongan daripada Yahudi Asfahan. Kan dia menjelajah, pergi sana pergi sini, sampai ke Yahudi Asfahan. Di Asfahan Yahudi ada sampai hari ini, kan? Negara Syiah tu ada Yahudi, cuma Yahudi minoriti. Kawasan terpencil, dia orang duduk sekampung dia orang je, setempat dia orang. Yahudi Ortodok yang ada di situ. Jadi dikatakan, dikabarkan Yahudi itu tak setuju pun, tak setuju dengan Zionis yang menjajah Palestin sana, tapi tetap sama-sama Yahudi. Dia orang bercanggah juga. Jadi yang Yahudi situ kira kebanyakannya orang alim Yahudi. Rabai-rabai yang banyak di situ daripada Yahudi Asfahan ni.
Sehingga dikatakan pembesar Yahudi di situ semuanya ikut Dajjal. Seramai 70,000 Yahudi jadi pendukung Dajjal. Ikut ke mana Dajjal pergi. Ya, Yahudi daripada situ. Kemudian cabarannya terhadap kaum muslimin bermula ketika dia berada di antara Iraq dan Syam. Mungkin kot tu. Jadi tak tahulah yang sebenarnya dari mana. Keluar Khurasan, pergi Asfahan, datang Iraq, Syam ke? Ataupun keluar situ pergi, itulah lebih kurangnya. Muncul di kawasan tersebut. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Dajjal ini pada masa mulanya muncul di tengah masyarakat, kelihatannya seperti seorang yang kuat beriman pada Allah, kita sebut tadi, orang soleh. Lantaran itu dia mempunyai banyak pengikut dan pendukung. Setelah dia berasa kuat dan peminatnya bertambah banyak, dia akan mula mengaku sebagai seorang Nabi. Ketika itulah dia akan ditinggalkan oleh golongan manusia yang mempunyai kesedaran dan kefahaman yang benar terhadap agama Yahudi. Agama Yahudi pun tak percaya ada Nabi lagi ke? Menurutnya ramai yang tarik diri, dan ada yang tetap jadi pengikut dia. Setelah berlalu beberapa waktu, dia akan mengaku pula sebagai Tuhan. Ya. Pada ketika itulah matanya akan menjadi buta sebelah tadi ini, dan tertulis di antara dua mata dahinya, di dahi tu, perkataan kafara, artinya kafir. Tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap orang mukmin yang beriman, yang sahih iman dia. Setelah kejadian ini baru dia mula membuat kerosakan, dia mula menjelajah selama 40 hari. Ya. Dan kekufuran yang tidak pernah dibuat sepanjang sejarah dunia. Tak pernah berlaku orang kafir keluar. Di awal Islam dulu, masuk Islam berbondong-bondong. Zaman Dajjal keluar Islam berbondong-bondong. Lagi ramai. Keluar dengan cara taat dan sujud pada Dajjal. Dengan umpanan yang dibawa. Umpanan syurga nerakanya, umpanan makan minum dia dengan kerosakan makanan. Itu disebutkan Dajjal ni akan menjelajah 40 hari. Bolehkah dia keliling bumi? Akan disebut nanti dalam hadis seterusnya. Berapa lama Dajjal akan hidup setelah kemunculan dia. Jadi kesimpulan kita tak bacalah, mungkin masalah cukup. Selama 40 hari tersebut yang disebut dalam hadis, kita tengok hadis itu 161 tu. Kami tanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah dia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi menjawab, dia akan tinggal selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun. Satu hari tu dia punya matahari perlahan, siang 6 bulan, malam 6 bulan, setahun. Hitungan Dajjal baru satu hari, hitungan kita ikut dah setahun dah, 360 hari dah. Lepas tu hari kedua Dajjal, hitungan kita macam sebulan, 15 hari, 15 hari, siang malam, 15 hari 15 siang dan 15 hari malam. Kan? Hitungan kita 15 hari, 30 hari, hitungan Dajjal baru hari kedua. Jadi dah jumlah apa tu? Setahun, sebulan. Dan hari ketiga seperti seminggu, 3-3 ataupun 3-4. Kan? Jadi setahun, sebulan, seminggu, baru 3 hari Dajjal. Kemudian hari-hari setelah tu yang masih tinggal, iaitu hari 37 hari lagi, 24 jam. Jadi 37 tu dah sebulan seminggu pula. Berarti campur sebulan seminggu tadi, 2 bulan 2 minggu. Setahun 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Tu lama Dajjal menjelajah muka bumi. Ikut hitungan kita punya tarikh, setahun 2 bulan 2 minggu. Ya. Jadi para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalaulah satu hari macam setahun, sebulan, seminggu, apakah cukup bagi kami hanya solat sehari sahaja, 5 waktu je? Setahun, hitungan kita 360 hari tu, semayang macam sehari semalam je, 5 waktu je. Buat gitu lah. Ni soalan para sahabat. Nabi jawab, tak boleh. Kamu mesti menghitung hari itu dan menentukan kadar yang sesuai pada setiap solat. Kita kena ikut jam kita. Jam tak tipu. Yang tertipunya matahari jadi stop. Jam ikut 24 jam kita. Kita kena semayang lah. Mungkin kita semayang subuh, tengah matahari duduk terang. Semayang zuhur, asar, maghrib, isyak, matahari terang, tak mengenjak lagi. Begitulah setiap hari kita. Mungkin waktu time malam pula, kita ada juga zuhur, asar, 5 waktu seterusnya. Kalau sampai Ramadan, kita puasa juga. Walaupun hitungan dia tak, katalah yang time Ramadan tu dalam masa matahari 30 hari setahun tadi ni.
kita tetap puasa bulan Ramadan. Orang beriman dia tak terkesan dengan persekitaran yang berlaku. Dia tetap jaga amalan dia. Kan? Sebab tu antara ulama-ulama kita, para habaib kita memberi pesanan. Kita di hidup ni zaman dah nampak zaman fitnah ke arah dekat dengan Dajjal dah. Tandanya kita lebih suka ambil tahu hal persekitaran, terkesan ni. Orang tu dia politik sama politik, ya, kita tak ada jawatan apa pun. Kita pun rasa Allah nampak sakit hati kat kita. Sakit jantung kita. Darah naik kita. Dia orang gaduh dua. Tapi dia orang dapat harta seronok happy je, kita yang sakit. Kita terkesan dengan persekitaran tu. Sehingga amalan kita terjejas. Tak boleh buat tu sebab sakit ni. Nak semayang tak boleh Ustaz. Pasal apa? Darah naik tinggi. Sebab apa darah naik? Dia orang tu cakap kau ni, tuduh kau tu, tuduh kau ni. Hai, apa kena-mengena pula? Engkau dapat makan, engkau duduk diam sudah. Buat amal ibadah, jaga ibadah kau, jangan ada sakit jantung sebab kawan tu. Kan? Kita banyak terkesan dengan berita luar ni. Amalan tak mau ambil tahu. Yang ni tak mau tahu. Jadi orang beriman sepatutnya yang ni kena update. Setiap hari kena update. Aku dah buat cukup tak banyak ni, rejab hari ni puasa ke tidak? Baca doa tak zikir istighfar 70 kali lepas isyak. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Saya minta kita buat semua. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan orang sebar-sebar dalam WhatsApp. Amal, jaga benda tersebut. Buat lepas isyak 70 kali. Kalau boleh tambah lagi sampai subuh pun buat juga. Sekurang-kurangnya lepas isyak pun dah cukup. Kalau nak cantik, dua-dua waktu tu 70 kali, 70 kali. Buat satu family kita. Memang subuh duduk sekejap baca, kan? Update kita dah rejab ni. Kita dah kena banyakkan amal ibadah kita dengan puasa dan sebagainya. Dan banyak baca doa Nabi. Allah barikana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi baca rejab ni saya kadang dengar orang baca macam tak apa betul dari sudut nahu, tapi makna tak lari pun. Tetap dia baca Allah barikana fi rajabin wa sya'banin wa balighna Ramadan. Allah barikana fi rajabin wa sya'banin wa balighna Ramadan. Salah, bukan rajabin, bin bari bawah tu salah. Rajaba, ba bari atas satu, bukan ban, ba bari satu je. Fi rajaba wa sya'bana, nun bari atas. Dari sudut nahu, kan? Tapi makna kalau baca rajabin pun sama je, makna dia rejab lah juga. Cuma orang nahu dia nampak tak betul lah, kan? Dari sudut bahasa itu je. Jadi baca Allah barik fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ramadana juga pada atas juga kalau nak full baris dia. Bukan rajabin. Banyak kadang-kadang orang baca salah dari sudut nahunya, tapi tak salah makna dia lah. Jadi ajarkan yang tu. Kita rasa alah benda tu pun Ustaz nak beritahu, benda remeh kecil punya hal. Dah, sunnah Nabi jangan pandang kecil. Walaupun benda tu orang pandang kecil, kita jangan pandang kecil. Ini penting. Ini benda yang patut diberi peringatan sungguh-sungguh. Jangan benda sunnah Nabi kita rasa alah kecilnya, remehnya. Berarti kita tak menghargai Nabi SAW. Nabi sangat mengutamakan benda tu. Sampai malam pertama Nabi suruh baca dah doa tu. Dan Nabi terus minta untuk Ramadan. Dan siapa yang bersungguh-sungguh dalam minta sesuatu, dia tak dapat pun Allah dah bayar siap. Seperti dalam hadis Nabi sebut, siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid, tapi tak mati syahid pun, mati apa? Mati sakit jantung, mati ayalah benda-benda biasa, bukan syahid medan perang, tetap Allah bayar pahala mati syahid. Sebab niat dia sungguh-sungguh, minta dia sungguh-sungguh, Allah bagi walaupun tak sampai. Jadi siapa yang daripada awal baca doa tu sungguh-sungguh, katalah dia meninggal di Sya'ban, meninggal di Rejab, tak sampai Ramadan, tetap pahalanya lengkap untuk Ramadan dia. Ikut track rekod dia. Rekod Rejab Ramadan tahun lepas dia dapat 1 juta pahala contohnya. Tahun ni tak sampai pun Allah bayar 1 juta. Kalau dulu 5 juta, Allah bayar 5 juta. Ya. Jadi itu niat seorang tu penting, dan amalan tu juga sangat penting untuk kita gambarkan betapa sungguhnya kita nak pada bulan Ramadan. Kerana siapa yang lebih Ramadan dengan orang yang kurang daripada dia, berarti darajatnya dalam syurga lebih daripada orang yang kurang. Orang yang lebih Ramadan, darajatnya lebih hebat daripada orang yang bilangan Ramadannya kurang. Mudah-mudahan. Tapi darajat di sudut lain mungkin menangi dia orang pula, kan. Tapi itu ada cerita dalam satu cerita, kisah 2 orang sahabat
dua orang sahabat ni yang Ustaz sampai ke? Belum lagi. Kisah dua orang sahabat Nabi yang dua-dua masuk Islam pada sama masanya, sehingga seorang ni bila time jihad perang, dia pergi perang, dua-dua pergi perang, tapi seorang balik masuk selamat, seorang lagi syahid, mati syahid. Tapi yang selamat ni akhirnya jumpa dengan bulan Ramadan, dia dapatlah sebulan Ramadan dengan puasanya semuanya, dan setelah tu dia meninggal dunia, mati biasa, bukan syahid, setelah tamat Ramadan. Maka sahabat yang rapat dengan dia ni bermimpi jumpa dua orang lelaki ni, dua orang adik-beradik ni. Tanya macam mana keadaan kamu dalam syurga? Maksudnya dia mimpi tu, dia nampak dua jenazah tu. Dua jenazah, satu mati syahid, satu lagi tak mati syahid biasa. Maka dengar suara, diperintah ke malaikat supaya bawa dia orang ni ke dalam syurga. Bawa syurga. Jadi malaikat tu datang, ambil dulu lelaki yang mati biasa ni, bawa masuk syurga. Sekian lama baru masuk yang lelaki mati syahid. Terkejut dia daripada tidur. Patut mati syahid dululah. Mati syahid. So dulu. Terkejut dia. Tanya kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi kata, bukankah dia jumpa Ramadan? Dia dah beramal sebulan Ramadan. Berarti kau ni jumpa Ramadan, kau tu tak jumpa Ramadan. Lebih dia. Jadi untungnya mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengangankan untuk sampai di Ramadan, terutama kita di Rejab ini, dah minta sungguh-sungguh. Kalau tak sampai umur kita pun ajal separuh jalan pun, insya-Allah Allah bagi apa yang kita minta, apa yang kita sungguh-sungguh dalam niat kita dan permintaan kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi akan datang kita sambung di mana? Di berapa lamakah Dajjal akan hidup setelah kemunculannya, muka surat 161. Tanda situ ya. Wallahu ta'ala alam.